Antara yang paling jelas antara makhluk yang ditaklifkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menerima beban dosa dan pahala, iaitu makhluk yang bernama manusia dan makhluk yang bernama jin. Dan kita salah satu daripada kelompok apa yang dinamakan sebagai manusia. Bila kita hidup hari ini dan wujud kita hari ini atas dasar kewujudan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita disifatkan hari ini juga datangnya daripada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melakukan apa jua perbuatan hari ini juga atas dasar lahiriah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas dasar itu, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita? Kalau kita ingin mengajukan satu persoalan sebagai contoh, apakah hukum Allah menciptakan kita? Adakah wajib bagi Allah menciptakan kita, iaitu manusia dan jin, atau cuma harus bagi Allah menciptakan kita manusia dan jin? Yang mana satu jawapan dia? Wajib atau harus bagi Allah buat kita? Yang mana satu? Wajib ke harus? Dah ada dua jawapan. Satu kata wajib, satu kata harus. Sebenarnya bila hukum ini dia terlalu sinonim dengan alam kita, iaitu manusia. Hakikat yang sebenar, adakah hukum lima ini tertakluk juga pada Allah? Yang tertakluk dengan hukum lima halal, haram, sunat, makruh ini cuma pada manusia. Tetapi perkataan ini digunakan untuk direlate atau dikemistri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memudahkan dan menyenangkan manusia untuk memahami persoalan tentang Allah. Walhal Allah langsung tak terlibat dan tak tertakluk dengan segala hukum-hukum yang lahir daripada pengistilahan manusia itu sendiri. Apapun Allah mesti menciptakan makhluk, sama ada manusia, sama ada jin ataupun makhluk-makhluk yang lain. Untuk apa? Untuk membuktikan sifat ketuhanan dia. Dengan analogi yang cukup mudah, cuba bayangkan, kalau saya datang pada malam ini ke surau hadirin hadirat, ke surau muslimin muslimat pada malam ini, dan saya duduk di sini sorang-sorang tanpa dihadiri oleh kawan-kawan semua, tanpa dihadiri oleh sahabat-sahabat semua, saya duduk sorang-sorang. Lalu saya pun pasang mikrofon, saya pun berucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, padahal tak ada orang pun. Dan malam ni saya nak memperkenalkan diri saya, iaitu Ustaz nama sekian-sekian, asal sekian-sekian, bertugas sekian-sekian, umur sekian-sekian, anak isteri sekian-sekian, padahal tak ada orang. Tiba-tiba lalu 2-3 orang kat tepi surau, tengok duk cakap sorang-sorang. Dia kata apa kat saya agak-agak? Agak-agak dia kata apa? Ustaz ni tak berapa betul ini. Ustaz ni gila ke apa? Orang tak ada, tapi dia cuba nak promote, dia cuba nak berdakwah, dia cuba nak claim, dia nak cakap dengan siapa? Dia nak hebahkan diri dia ni, dia nak cerita diri dia ni pasal apa? Tapi orang tak ada nak dengar. Begitulah kalau kita nak analogikan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan menunjukkan kebiadaban kita, tetapi nak memudahkan kefahaman kita tentang Allah. Bagaimana Allah nak claim, bagaimana Allah nak umum, bagaimana Allah nak memperkenalkan diri dia adalah Tuhan, bagaimana Allah nak memperkenalkan diri dia tu pencipta, sementara dalam masa yang sama dia tak buat kita, dia tak buat makhluk. Nak claim kat siapa? Kita dia tak buat, makhluk dia tak buat. Seolah-olah ni bukan nak menunjukkan biadab, nak memudahkan faham. Akulah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan bagi kamu semua. Makhluk tak buat. Nampak tak? Itu percontohan yang saya nak bagi. Jadi untuk mengangkat martabat ketuhanan dia, martabat dia sebagai
pencipta, dia mesti mencipta makhluk. Atas dasar itulah dia mencipta makhluk sebahagian besarnya yang sekarang dilingkungi apa yang dinamakan sebagai alam semesta, apa yang dinamakan 7 lapis langit, apa yang dinamakan 7 lapis bumi, dan manusia dan makhluk-makhluk yang lain berada di tengah-tengah kelompok yang besar dan berlapis-lapis ini. Tujuan apa Allah cipta kita? Tujuan tadi. Atas dasar itu kita mengambil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 191, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Sesungguhnya Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan atau menjadikan sesuatu perkara itu sia-sia. Allah tidak menjadikan sesuatu perkara itu batil. Bahkan Allah menjadikannya dengan penuh hidayah, penuh petunjuk, penuh hikmah. Dan hidayat ini perlu dicari, petunjuk ini perlu dicari, hikmah ini juga perlu dicari. Dia tidak datang sendiri. Atas hakikat itulah kita mengambil peranan daripada ayat ini untuk membuka mata hati, untuk membuka mata zahir kita pada malam ini, mengenal erti sebenar mengapa Allah mencipta dan menjadikan kita dan sebahagian makhluk yang lain. Bila Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, tujuan yang sebenar ada beberapa kategori. Antaranya ialah supaya sekalian makhluk ini beriman kepada Allah, mengakui secara mutlak, mengakui secara total bahawa Allah Subhanahu wa taala itulah pencipta yang sebenar bagi kita, Tuhan yang sebenar yang layak diibadahi, Tuhan yang sebenar yang layak disembah, Tuhan yang sebenar yang layak dipertuhankan. Tidak lain daripada itu. Kalau anda mencari selain apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bermaksud anda cuba mencari kesyirikan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Antara lain yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam awal-awal surah Al-Baqarah lagi, antara sifat manusia yang bertakwa ialah alladzina yu'minuna bil, ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu mereka-mereka yang beriman dengan perkara-perkara yang dianggap dalam agama kita sebagai perkara ghaibiyah. Bukan semua manusia boleh memahami perkara ghaibiyah dengan baik. Kalau manusia ini, otak mereka, akal mereka, pemikiran mereka mudah untuk memahami perkara ghaibiyah, nescaya tidak akan muncul golongan-golongan etis dan golongan-golongan manusia yang tak mempercayai Allah dalam dunia ini sekarang. Sebab untuk beriman, untuk berakidah, untuk mempercayai sesuatu perkara yang sememangnya tak mampu untuk kita tebak dengan panca indera yang 5 adalah perkara yang terlalu sulit dan sukar. Bila membicarakan tentang Allah, Allah itu ghaib daripada kita. Tetapi kenapa kita tetap beriman dengan Allah? Kenapa kita tetap percaya dengan Allah? Kenapa kita tetap berakidah dengan Allah dalam masa kita tak nampak dia, kita tak boleh tengok dia, kita tak boleh bercakap dengan dia? Ini adalah soal keimanan. Dan orang yang mempunyai keimanan inilah yang dikategorikan sebagai manusia yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Hakikatnya kalau anda perhatikan rukun-rukun iman yang 6, semuanya sememangnya gaib daripada kita. Allah gaib daripada kita, malaikat-malaikatnya gaib daripada kita, rasul-rasul dan utusannya gaib daripada kita,
Kitab-kitab yang pernah diturunkan pun gaib daripada kita. Hari kiamat pun tak berlaku lagi, gaib daripada kita. Bahkan takdir yang Allah tentukan ini, qada dan qadar, baik dan buruk, semuanya adalah gaib daripada kita. Mungkin diletakkan Rasul dan kitab pada rukun iman. Ramai yang bertanya, kalau kitab itu ustaz gaib, bagaimana Al-Quran ada dengan kita sekarang? Tak gaib pun ada dia. Faham tak pemaknaan gaib pada kitab? Maksud pemaknaan gaib pada kitab, sewaktu firman-firman ini turun pada Nabi Muhammad dulu, kita ada atau tidak zaman tersebut? Abang ada sekali dengan Nabi dulu tak masa ini? Maksud beriman dengan gaib. Walaupun kita tak ada dengan sahabat, kita tak hidup masa hayat Nabi, waktu ayat-ayat ni turun, kita tetap beriman. Begitu juga dengan Nabi-Nabi dan Rasul sebelum ni. Bukan Rasul tu gaib, bukan Nabi tu gaib, tapi orang yang diberi peluang bersama dengan Nabi Adam, dia nampak Nabi Adam, dia beriman dengan Nabi Adam. Tapi kita dengan Nabi Adam gaib. Walaupun demikian, anda percaya pada Nabi Adam? Percaya, saya pun percaya. Dan begitu juga dengan kehidupan Nabi-Nabi dan Rasul lain, gaib daripada hayat kita. Tapi kita yakin, kita beriman, mereka benar-benar wujud, mereka benar-benar utusan Allah Subhanahu wa ta'ala.